Assalamualaikum semua, apa khabar? Hari ini kita akan menyambung Sains tahun 5 di bawah tajuk Sains Hayat. Tema Sains Hayat bertajuk manusia. Standard pembelajaran 2.3 Perkaitan antara sistem dalam tubuh manusia. Standard kandungan 2.3.1 menjelaskan melalui contoh perkaitan antara sistem dalam tubuh manusia. 2.3.2 menakul kepentingan penjagaan semua sistem dalam tubuh manusia. 2.3.3 menjana idea memelihara sistem dalam tubuh manusia bagi menjamin kehidupan yang sihat. Objektif pembelajaran, murid boleh 1. Menyatakan perkaitan antara sistem rangka, sistem pernafasan, sistem pencernaan dengan sistem peredaran darah dalam tubuh badan manusia. Yang kedua, menjelaskan sekurang-kurangnya 3 kepentingan menjaga sistem tubuh manusia. Yang ketiga, menyatakan sekurang-kurang 4 idea cara memelihara sistem tubuh manusia. Okey, apakah perkaitan antara sistem di dalam tubuh manusia? Kita dah belajar antaranya ini adalah sistem rangka. Okey, sistem rangka. Kita juga dah belajar tentang kalau gambar perparu maksudnya sistem pernafasan. Okey. Sistem pernafasan digabungkan ke dalam sistem rangka. Lepas tu kita juga telah belajar tentang sistem pencernaan ketika di tahun 4. Okay. Sistem pencernaan juga digabungkan ke dalam tubuh manusia. Boleh ke berfungsi? Kalau ada sistem rangka, sistem pernafasan, sistem pencernaan. Masih tak boleh berfungsi. Kita perlukan satu lagi sistem. Ya, tapi ada lagi sistem yang awak belum belajar. Mungkin awak akan belajar di sekolah menengah nanti, iaitu sistem pembiakan. Ya, ada dalam sistem manusia, tubuh manusia. Okay, itu kita tak payah sentuhlah. Okay. Jadi ketiga-tiga sistem ni boleh beroperasi jika ada sistem peredaran darah. Jadi bila ada sistem peredaran darah, barulah sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem rangka boleh berfungsi. Bagaimana tu? Okey, kita tengok yang pertama, sistem pernafasan. Apa kaitan dengan sistem peredaran darah? Sistem pernafasan, kaitannya dengan sistem peredaran darah ialah apabila darah ni berfungsi mengangkut dan menghantar oksigen ke seluruh tubuh yang diperolehi daripada sistem pernafasan. Okey, bila kita bernafas, okey, kita akan menjunjung oksigen. Oksigen ni nak sampai ke seluruh tubuh perlu dihantar oleh sistem peredaran darah. Okey, tak boleh dihantar sendiri, sebab tu perlukan sistem peredaran darah. Okey, yang kedua sistem rangka. Bagaimana kaitan dengan sistem peredaran darah? Okay, sistem peredaran darah mengangkut oksigen dan nutrien kepada sistem rangka untuk membantu pembesaran tulang. Okay, sistem rangka pula melindungi tubuh dan organ pernafasan iaitu paru-paru dan organ peredaran darah iaitu jantung. Okey, yang ketiga. Bagaimana pula sistem peredaran darah ini berkait dengan sistem pencernaan? Okey, sistem peredaran darah mengangkut oksigen ke sistem pencernaan. Sistem pencernaan pula membekalkan nutrien kepada organ supaya dapat berfungsi dengan baik, di mana darah ini menyerap nutrien dan air daripada sistem pencernaan. Okey, seterusnya menakul situasi yang mengganggu sistem-sistem tubuh manusia. Okey, cuba kita perhatikan ya, bagaimana situasi ini akan mengganggu sistem tubuh manusia. Okey, situasi yang pertama.
Okey, pernah tak awak alami keadaan ini ataupun awak melihat orang lain mengalami keadaan ini? Ini situasi apa ni? Situasi tercekik. Tercekik ni bukan setakat awak makan tulang. Awak minum air pun boleh tercekik. Okey. Apabila keadaan tercekik, dia akan mempengaruhi sistem pernafasan. Okay, bila orang tercekik, makanan tu akan menyumbat esofagus sini. Menyebabkan situasi apa? Tak boleh bernafas. Okey, apa pula dengan hubungannya sistem pernafasan dan pencernaan? Situasi tercekik makanan menyebabkan gangguan pencernaan di esofagus. Kat esofagus ni pun ada pencernaan, maksudnya bagaimana makanan itu dicernakan, dihancurkan. Jadi makanan yang tersekat menghalang udara memasuki trakea dan mangsa sukar bernafas kerana sistem pernafasan terganggu. Okey. Situasi kedua. Ni apa yang berlaku ni? Watak ni awak rasa? Okey. Watak ni mengalami kecederaan. Jadi melibatkan sistem apa? Kaki patah melibatkan sistem rangka. Sistem rangka, tulang patah. Okey. Apa kaitannya sistem rangka dan sistem peredaran darah? Okey, akan melibatkan dua sistem tu. Tulang kaki yang patah menjejaskan tulang rangka. Kalau kaki patah, saya kata awak tak boleh berdiri dah. Awak kena masuk besi dulu kat kaki awak untuk menyokong balik tulang awak yang patah tu. Kaki akan membengkak kerana pengaliran darah terganggu. Apabila kita mengalami tulang patah secara tidak langsung, bahagian tu akan terganggu pengaliran darah. Okey. Apakah kepentingan menjaga sistem-sistem tubuh manusia? Okay, cuba tengok situasi yang pertama ni. Okay, kepentingan kita jaga tubuh manusia. Watak ni tak jaga tubuh dia. Apa dia buat? Dia makan makanan yang tidak seimbang. Makanan yang berlemak dan menyebabkan jantung dia tersumbat. Apa yang berlaku awak rasa? Ni yang akan berlaku. Serangan jantung. Kenapa penting menjaga sistem? Untuk mengelakkan pembentukan plak daripada kolesterol berlebihan pada salur darah di dalam jantung dengan menjaga pemakanan. Kepentingan menjaga sistem supaya tidak ada lebihan kolesterol pada salur darah yang boleh menyebabkan serangan jantung. Jadi kena jaga pemakanan. Tak boleh makan sebarangan. Okey, yang kedua, situasi apa ni? Bahagian perut, pencernaan. Watak ni kena sembelit. Sembelit ni maksudnya sukar buang air besar. Kepentingan dia untuk mengelakkan sistem pencernaan terganggu dengan membanyakkan minum air dan makan buah serta sayur-sayuran. Jadi nak jaga sistem pencernaan ni, awak kena banyak minum air dan makan buah serta sayur-sayuran. Yang ketiga, apa tu? Kemalangan. Kepentingan menjaga sistem rangka tengkorak perlu memakai pelindung kepala. Dan akhir sekali, gambar orang merokok tadi tu perlu menjaga menjaga jantung. Cara-cara memelihara sistem tubuh manusia. Yang pertama, sistem rangka. Kedua, sistem pernafasan. Ketiga, kita kena jaga sistem peredaran darah.
Dan keempat, kita perlu menjaga sistem pencernaan. Bagaimana cara dia? Tadi kita dah tahu kepentingan dia. Okey, yang pertama, sistem rangka, cara-cara kita nak pelihara dengan melakukan aktiviti fizikal. Supaya tulang kita kuat. Tulang kita kuat. Okey, makan makanan yang kaya kalsium. Apa makanan yang kaya kalsium? Susu. Telur. Okey, pakai alat pelindung dan tali pinggang keledar. Itu salah satu cara memelihara sistem rangka. Yang kedua, sistem pernafasan. Bagaimana nak jaga? Jauhi tabiat merokok. Tinggal di persekitaran bersih. Kalau tempat yang berdebu, berhampiran dengan kawasan pembinaan, orang akan mengalami masalah pernafasan. Dan mesti kerap cuci tangan, supaya bakteria ataupun virus tak mudah masuk ke dalam paru-paru. Okey, sistem peredaran darah. Macam mana kita nak jaga sistem peredaran darah? Kurangkan pengambilan lemak dan gula yang tinggi. Bersenam. Okey, bila bersenam akan menurunkan kadar kolesterol, jadi akan mengurangkan pembentukan plak pada plak kolesterol pada dinding pembuluh darah awak. Okey, akhir sekali sistem pencernaan bagaimana nak jaga? Dengan makan makanan yang berserat. Makanan yang berserat ni maksudnya makan roti bukannya roti putih, roti yang berserat. Lepas tu buah-buahan, sayuran. Yang kedua, mesti minum air secukupnya. Okey. Rumusan pembelajaran hari ini, kamu telah mempelajari tentang pertama, perkaitan sistem rangka, sistem pernafasan, sistem pencernaan dengan sistem peredaran darah. Kalau kita boleh tengok di situ, kaitannya sistem rangka, sistem pencernaan, sistem pernafasan akan berfungsi sekiranya ada sistem darah. Akan melibatkan sistem darah ni akan melibatkan ke semua bahagian ni. Yang kedua, situasi yang mengganggu sistem tubuh manusia. Contoh tadi kita tengok kemalangan yang menyebabkan patah pada tulang. Apa situasi lagi tadi? Tercekik. Yang ketiga, kepentingan menjaga sistem-sistem tubuh manusia. Kita juga belajar kenapa penting kita jaga sistem tubuh ni. Untuk mengelakkan beberapa keadaan, jantung tersumbat, paru rosak akibat tabiat merokok. Dan yang keempat, cara-cara memelihara sistem tubuh manusia. Okey, itu saja pembelajaran hari ini. Saya akan bagi latihan kamu di dalam kertas kertas ataupun saya akan hantar dalam WhatsApp lah. Itu saja pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe video cikgu, like ke, dislike ke, dan bagi komen kalau tak bagus ke supaya saya dapat perbaiki lagi kualiti video saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.